الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita dan diberikan kesempatan untuk kita hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama sementara masuknya waktu Isyak. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung balik kitab Durus Samin pada menyatakan sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, jika engkau berkata mana yang 20 wajib bagi zat Allah Ta'ala itu, maka adalah yang 20 itu pertamanya wajib wujud. Ya, ini kita bahas pada berkenaan sifat yang pertama bagi zat Allah Ta'ala itu wujud. Apa makna wujud? Artinya wujud itu ada. Dan maknanya huwallazi la tuqalu zatu bidunihi, iaitu yang tiada dikenal akan zat suatu dengan ketiadaannya, ketiadaan wujud tu. Kalau tak ada wujud, sifat wujud, maka kita tak kenal zat tu. Untuk kita tahu sifat wujud tu ada pada Allah Ta'ala, dia mesti zat Allah Ta'ala tu ada. Bila adanya zat, maka adalah sifat wujud pada zat. Katakan makna wujud itu iaitu suatu yang lawan adam. Adam maknanya binasa, musnah. Maka memulai segala ulama akan sifat yang 20 itu dengan wujud, kerana ia menepati asal bagi segala sifat yang lain. Sebab tiada sah kita sifatkan dengan segala sifat melainkan apabila sebab tiada sah kita sifatkan dengan segala sifat melainkan apabila ada zatnya itu maujud dahulu. Kerana inilah sebab didahulukan akan dia daripada sifat yang lain. Maka telah muafakat segala agama mukmin dan kafirnya atas ada wajib wujud Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam, dan tiada ada segala orang kafir itu syak akan wujud Allah dengan dalil firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Artinya, dan jika kamu tanyakan mereka itu yang kafir, siapa yang menjadikan 7 petala langit dan bumi,
sesungguhnya berkata mereka itu Allah. Surah Luqman ayat 25. Baik, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wujud itu iaitu wujud, iaitu lawan dia itu binasa. Maka ulama memulakan dengan sifat wujud itu kerana apa? Kerana kalau tak ada sifat wujud, maka sifat-sifat yang lain pun tak ada juga. Sifat yang lain pun tak ada juga. Bukan maknanya wujud itu permulaan sifat bagi Allah Ta'ala, bukan. Cuma nisbah kita nak kira. Dia kalau kita nak kira, kena kira daripada satu. Contoh macam kita lah. Tak, kita lahir ke dunia. Bila kita lahir ke dunia, tak, diri kita lahir ke dunia dia, ataupun lahir diri kita, maka 5 minit baru timbulnya tangan. 5 minit selepas itu baru timbulnya telinga. 5 minit selepas itu baru ada warna pada tubuh badan kita. Ada macam itu? Tak ada. Dia bila wujud ada zat itu, maka sifat-sifat itu pun ada sekali. Dia tak ada dulu, tak ada kemudian. Cuma sebab apa kita mulakan dengan wujud? Sebab mudah untuk kita mengesahkan akan sifat-sifat yang lain. Contoh kita kata ginilah, kita kata kita nak kahwinkan anak kita dengan seorang perempuan umpamanya. Kita kata mak nak kahwinkan kamu ni mak perempuan dia tu jenis bujur sirih. Putih tak putih sangat. Dia kalau putih sangat pun tak cantik juga kan. Nak kata apa ni, lepas tu gigi dia tu teratur. Sampai gigi pun ditengoknya kan. Tinggi pun tidak, rendah pun tidak, sedang-sedang begitu je. Cerdik budaknya. Sopan santun. Yang main ni dah mengelejak dah. Kalau boleh malam tu dah nak sarung cincin dah. Dia kata, mak boleh dah malam ni lepas isyak kita, lepas maghrib kita pergi terus lah. Betul mak dia kata, tapi perempuan tu tak ada. Cuma kalau ada lah maknanya gitu. Jadi benda tu tak ada. Adakah sifat-sifat yang dicerita tu ada? Dah tentu sifat tersebut pun dah tentu tak ada. Sebab apa? Sebab wujud tu tiada. Perempuan tu tak ada. Bila perempuan tu tak ada, maka sifat-sifat cerdik dia, bujur sirih dia, tak? Keadaan tubuh dia pun dengan automatik pun tak ada juga. Itu maknanya wujud ni, dia mengesahkan bahawa sifat-sifat yang lain tu ada pada zat. Bukanlah dikatakan wujud itu zat, tak. Nak katakan zat itu wujud pun tidak. Wujud ini satu sifat hal. Setengah ulama dia mentafsirkan wujud ni sifat hal keadaan. Reti kata. Contoh kita kata ginilah. Kita kata kita pergi rumah kawan kita. Tengok anak dia main dekat luar. Kita panggil budak tu. Dek mari sini. Cuba tengok ayah ada ke tidak. Maka anak dia pun jenguk kepala masuk dalam separuh, tengok dalam rumah. Dari luar. Maka anak dia kata, ayah ada. Yang anak tu tengok sifat wujud ke
anak tu tengok zat ayah tu. Yang anak tu tengok adalah zat, adalah tubuh ayah tu. Bila dia tengok tubuh ayah dia tu ada, maka dia kata ayah ada. Maknanya zat menunjukkan bahawasanya wujudnya sifat ada tu. Nak katakan ada itu adalah zat, tidak juga. Ada ini kena kepada sifat. Itu sebab wujud ini iaitu dinamakan sifat nafsiyah, sifat yang kena kepada diri itu sendiri, diri zat Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan wujud Allah Ta'ala ni, orang mukmin pun mengaku dan juga orang kafir pun mengaku. Seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu, dan jika kamu tanyakan mereka itu yang kafir, siapa yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, sungguhnya berkata mereka itu Allah. Orang kafir pun mengaku bahawasanya Allah Ta'ala ni wujud. Jadi wujud pada zat Allah Ta'ala itu benda jenis keadaan saja, sifat hal saja. Contoh kita kata gini, kita kata kita ambil baju kita, maka kita sangkut dekat paku. Kita sangkut dekat paku. Cuba kita tunjuk mana dia sangkut. Sangkut tu mana dia? Kita kata ni yang kita tunjuk tu baju. Sangkut tu. Lepas tu kita ambil baju, kita tunjuk lagi. Ni. Nah, yang kita tunjuk kali kedua tu paku, bukannya sangkut. Maknanya keadaan baju tu tidak jatuh, maka dinamakan sangkut. Gitu. Jenis benda reti saja. Reti kata adanya zat, adanya sifat wujud. Gitu. Tak adanya zat, tak adalah sifat wujud. Itu kata wujud ni kena kepada sifat nafsiyah, sifat berkenaan dengan diri saja. Cuma reti kata adanya zat, maka adanya sifat wujud. Contoh lain apa? Contoh lain kita kata jatuh. Buah kelapa kita tengok, kelapa tu jatuh tu kan. Tengok bunyi berdebuk tu, kita kelapa jatuh tu. Baik, yang kita nampak ke tidak jatuh tu? Jatuh tu kita tak nampak. Yang kita nampaknya kelapa. Jadi maknanya reti kata daripada atas, namanya jatuh. Reti kata. Kalau kita nak tunjuk jatuh tu, kita tak boleh tunjuk. Begitu juga dengan sifat wujud. Sifat wujud, kalau kita nak tunjuk sifat wujud ni, memang tak boleh tunjuk. Yang kita tahu, yang kita faham adalah zat. Yang kita nampak adalah zat. Di akhirat nanti sifat wujud ni kita tak nampak. Sebab benda tak ada. Cuma benda reti saja. Macam jatuh pada kelapa tu lah. Kita tak nampak, cuma kita reti. Kelapa tu jatuh. Di akhirat nanti sifat nafsiyah, bila Allah Ta'ala bukakan hijab dia, yang kita nampak hanyalah sifat zat Allah Ta'ala dan juga sifat ma'ani saja. Qudrat, iradat, ilmu, hayal, sama, basar, kalam. Ada pun sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat salbiah, sifat ma'nawiyah kita tak nampak. Sebab apa? Sebab benda tak ada. Baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi ulama-ulama pengarang kitab bila berkenaan dengan sifat 20, dia akan mulakan dengan sifat wujud.
Sebab bila adanya sifat wujud, maka barulah kita bahaskan sifat-sifat yang lain. Kalau bendanya tak ada, macam mana sifat yang lain tu nak ada? Kan? Gitu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan lagi tiada membangkit Allah satu rasul dari dahulu hingga sekarang menyuruh mereka itu akan umatnya bahawa berkata mereka itu Allah maujud, dan hanya menyuruh mereka itu berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Cuma diterus kepada zat yang bernama Allah. Kerana menyatakan bahawa yang lainnya itu tiada patut bahawa disembah, supaya menolakkan waham makhluk bahawasanya ibadah akan berhala itu mendampingkan diri mereka kepada Allah. Kerana kata mereka itu fahaulai syufa'auna indahum ma na'buduhum illa liyuqarrabuna ila Allahi zulfa. Segala berhala itu memberi syafaat akan kami kepada Allah, tiada kami sembah akan mereka itu melainkan kerana mendampingkan kami kepada Allah. Tempat darjat. Jadi maknanya ulama terdahulu dan Nabi dan juga Rasul, dia akan menyuruh umat dia itu supaya mengatakan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Supaya menolak akan pahaman orang-orang kafir, dia menyembah akan berhala semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tak payah sembah berhala, terus sembah Allah Ta'ala. Gitu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka wujud itu sifat nafsiyah lagi subutiyah, tiada disifatkan dengan wujud itu pada kharij seperti qudrat dan tiada disifatkan dengan ma'dum pada zihin seperti salbiah, kerana ia daripada jumlah ahwal keadaan. Kita nak kata benda tu ada, tak boleh nampak. Kita nak kata benda tu tak ada, benda tu ada. Gitu. Kita nak kata sifat wujud ni tak ada pun tak boleh juga. Kita nak tunjuk sifat wujud ni pun tak boleh juga. Itu maknanya keadaan wujud itu ada pada zat. Yang kita tengok hanyalah zat, bukan sifat wujud tu. Tapi kita reti kata adanya zat, maka adalah sifat wujud. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata iaitu Imam Fakhrul Razi, dan makna sifat nafsiyah itu al-halul wajibu lizati madamati zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin, iaitu hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu tiada dikerana dengan suatu kerana. Jadi maknanya selama ada zat, maka selagi itulah ada sifat wujud. Selagi mana ada wujud, maka zat tu pun ada juga. Maka adalah wujud itu bukan ainu zat dan bukan lain daripadanya, atas kata Imam Fakhrul Razi. Adapun atas kaul Imam Abi Hasan Asy'ari, iaitu wujud itu ainul mawjud, iaitu zat, maka dibilangkan sifat pada sebutan jua, bukan pada hakikatnya. Maka dikatakan atas kaul ini hiya huwa,
iaitu sifat nafsiyah itu ainul zat. Jadi maknanya wujud itu adalah zat. Zat mempunyai sifat wujud. Nak asingkan dia pun tak boleh, nak tunjuk dia pun tak boleh. Reti je. Okey, baik. Kita kata apa? Kita kata, apa bukti bahawasanya budak ni cerdik? Bukti dia periksa nombor 1. Boleh tak kita tunjuk cerdik? Dia periksa nombor 1, bukti dia tu cerdik. Tapi cerdik tu kita tak nampak. Cerdik ada nampak. Yang kita kalau kita tunjuk pun kepala dia je. Sifat cerdik tu kita nampak ke tidak? Kita tak nampak sifat cerdik. Cuma kita reti dia tak ada, dia periksa nombor 1, reti kata dia ni cerdik. Kan? Anak kita periksa, orang kata periksa yang terakhir. Anak kita periksa, orang kata report card dia merah, reti kata report card dia tu merah, anak kita tak cerdik. Bukan sebab cikgu pen cikgu dawat habis, bukan. Bukan sebab lambat pergi ambil report card lah. Ni kenapa semua D ni dah lambat pergi ambil report card, tinggal ini je mak. Bukan sebab itu. Sebab tak reti kata anak kita dapat periksa D, tak reti kata dia dapat periksa tu menunjukkan anak kita tidak cerdik. Ada pun cerdik, benda tak nampak tengok, cuma reti je. Reti kata periksa nombor 1 cerdik lah dia. Gitu. Begitu juga dengan sifat wujud. Reti kata ada, wujudnya sifat ada tu bila kita tengok zat. Bila ada tubuh tu, ada. Kalau orang tanya, ada ke ayah kamu main? Tak. Betul, anak kita tengok. Tengok zat tak ada, maka dia akan kata ayah tak ada. Yang dia tengok tu tak, bukannya sifat tak ada tu. Yang dia tengok tu ketiadaan zat. Jadi bila ketiadaan tubuh, maka dia akan mengatakan bahawasanya ayah tiada. Jadi nak katakan lain daripada zat pun tidak, nak katakan sifat wujud ni zat pun bukan juga. Cuma bangsa reti saja. Reti kata zat tu ada, maka adalah sifat wujud. Kan? Gitu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala fi نوادر الأصول مما لا يعني طلب كيفية صفة الله وتعلقاتها وتعددها واتحادها وهل هي ذات أو غيرها لأنه لم يأمر به شرع وسكت عنه صحابة ومن سلك سبيلهم بل نهوا عن الخواص فيه لأن بحث عن كيفية ما لا نعلم كيفيته بالعقل فينبغي وقف والإمساك عن ذلك فهو أسلم. Dan tersebut dalam kitab Nawadir Al-Usul, setengah daripada perkara yang tiada memberi faedah tuntut akan keadaan sifat Allah dan takluk sifat Allah
dan berbilang-bilang sifatnya dan bersuatu sifatnya, dan adakah ia sifat ainul zat atau lain, kerana bahawasanya yang demikian itu tiada menyuruh dengan dia oleh syarak, dan diam segala sahabat daripada membicarakan dia, dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu, yakni tiada jua membicarakan pekerjaan itu, tetapi menegahkan mereka itu daripada masuk bicara padanya, kerana bahawasanya periksa daripada keadaan perkara yang tiada kita ketahui keadaannya dengan akal, maka sepatutnya kita hentikan dan kita pegangkan daripada membicarakan daripada yang demikian itu, maka iaitulah yang terlebih sejahtera bagi agama. Jadi maknanya ya, dalam kitab Nawadir bahawasanya akal kita ni diterhad. Akal kita ni terhad untuk memikirkan perkara yang kita sendiri kita tak tahu perkara tersebut. Contoh macam zat Allah Ta'ala. Ya, kita nak tahu bagaimana zat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Dan kalau Allah Ta'ala beritahu begitu, bagaimana kita nak rupakan zat Allah Ta'ala? Tak boleh. Ya? Kalau kita terupakan begini, itu bukan Allah. Selagi mana benda yang boleh kita fikirkan ataupun lintasan hati, maka itu bukan Allah Ta'ala. Ya? Sebab Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Tak sama. Ya? Cuma kita akan dapat tengok zat Allah Ta'ala, keadaan itu di dalam syurga nanti, di akhirat nanti. Tapi untuk kita ceritakan, kita pun tak boleh cerita. Selagi mana kita boleh ceritakan keadaan zat Allah Ta'ala, maka itu bukan zat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ya, laisa kamitslihi syai', ya, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan, tak sama dengan makhluk. Apa makna makhluk? Makhluk ni masiwallah, lain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk. Jadi Allah Ta'ala kata aku tak sama dengan makhluk. Jadi macam mana kita nak rupakan? Tapi kita nampak, oh begini zat Allah Ta'ala, oh begini. Tapi balik nak cerita pada kawan-kawan kita tak boleh. Cuma kita dapat menikmati akan zat Allah Ta'ala itu sendiri. Usahakan kita nak tengok zat Allah Ta'ala, kita nak ceritakan. Di dunia pun ada perkara yang kita tak boleh ceritakan. Cuma kita dapat menikmati saja. Ya? Bini kita masak rendang, ya? Kita pun makan, ya? Ya? Makan rendang kita tu, masinnya rendang ni. Maka bini kita tanya, masin tu berapa banyak garam tu? 1 sudu ke 2 sudu ke? Dia kata tak tahu berapa sudu, tapi masin lah dia kata. Kan? Tak macam biasa. Dia sendiri tak boleh nak beritahu berapa sudu masin tu. Itu benda dunia. Macam mana kita nak tahu masin tara mana? Maka kita kena rasa. Maka bila kita rasa, oh sungguhlah masin. Tapi kita pun tak boleh nak cerita masin tu banyak mana. Begitu juga bila kita tengok zat Allah Ta'ala. Ya, kita tengok keindahan dan juga kehebatan zat Allah Ta'ala, tapi nak cerita tak boleh. Ya, itu wujudnya zat Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita bahaskan keadaan zat Allah Ta'ala, sebab akal kita ni terhad. Ya? Terhad. Kita tak boleh melangkaui lebih daripada kemampuan akal kita. Itu sebab kebanyakan orang yang memikirkan zat Allah Ta'ala, akhirnya dia akan jadi gila. Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala.
Dan sifat yang kedua iaitu qidam. Apa makna qidam? Artinya sedia. Maka makna qidam pada hak Tuhan ibaratun an nafil adami sabiqin lil wujudi au nafi awwaliyati lil wujudi au nafi iftitahil wujudi, iaitu keadaan percakapan daripada kita menafikan Adam yang mendahulukan bagi wujud, atau kita nafikan pertama bagi wujud, atau kita nafikan permulaan bagi wujud. Ketiganya satu makna juga. Ya, maka kita masuk kepada sifat salbiah. Apa makna sifat salbiah? Sifat yang nak menanggalkan sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Maka kita blok dulu. Tak. Ya? Benda tak ada, tapi kita sekat dulu. Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa makna qidam? Maknanya Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala tiada permulaan. Adapun wujudnya kita ada permulaan. Ya. Walaupun kita tak tahu, ya, kita tak tahu bahawasanya bila wujud ni, maka kita pasti bahawasanya ada benda tu ada permulaannya, ada masa dia dijadikan. Bila dikatakan makhluk, walaupun kita tak tahu bila dia dijadikan, ya, tapi kita yakin bahawasanya benda tersebut ada permulaan dia, ada permulaan kejadian, walaupun kita tak tahu tarikh. Sebab yang dikatakan al-alamu mutaghayyir, alam ini berubah. Ya. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan tiap-tiap benda yang berubah itu baru. Alam ini baru. Dan tiap-tiap benda yang berubah ini adalah baru. Alam ini berubah. Setiap benda yang berubah itu ada permulaan. Walaupun kita tak tahu permulaan itu bila, tapi kita yakin bahawasanya benda tu ada masa dia dijadikan. Contoh kita kata ginilah, ya, kita kata jam ni, ya, jam yang antik ni kan, saya kata jam ini wujud dia ni, ada dia ni, ada jam ini, tak ada orang kata tak ada tarikh, tak ada masa dia dijadikan. Dia terus ada dengan sendiri dia. Agak-agak percaya ke tidak apa yang saya cakap? Tak percaya kan? Padahal panggil saya tu, tapi tak percaya kat saya. Dia macam mana? Itu makna etikad. Marilah serban, ya, nak tersungkuh sampai ke sejadah sekalipun. Kalau dia mengeluarkan perkara yang bersalah dengan etikad, kita tak boleh terima. Walaupun dia punya jubah 3 lapis jubah dia, sampai nak berjalan pun, ya, nasib tak tersadung dia buat. Tapi kalau dikeluarkan etikad yang salah, kita tak boleh terima. Tak kira lah ustaz ke, baru ustaz ke, tak kisahlah tu. Ya. Jam ini dah, sebab saya datang mengajar, memang dah ada dah jam ni. Tapi kita percaya tak, jam ini ada di tu, tiada permulaan dia dijadikan. Kita tak percaya. Sebab apa? Sebab dia berubah. Ya. Ya, berubah dengan keadaan dia, ya. Jadi maknanya perubahan pada benda tersebut menunjukkan bahawasanya benda ni ada orang yang menjadikan. Kalau saya kata tak ada, kata kan, benda ni jadi dengan sendiri, kita tak boleh terima. Kalaulah kata benda ni ada orang yang menjadikan, siapa nama orang tu, pun tak boleh bagi tahu juga.
Tapi nak setuju dengan saya pun tidak juga. Kan? Walaupun kita tak tahu siapa yang menjadikan, sebab kita yakin setiap benda yang berubah itu adalah makhluk. Walaupun kita tak tahu siapa yang menjadikan. Begitu juga dengan alam ini. Berubah tadi siang, sekarang dah malam. Maknanya perubahan. Walaupun kita tak tahu tarikh dijadikan alam ini, tapi kita yakin setiap benda yang berubah pasti ada orang yang menjadikan. Pasti ada zat yang menjadikan benda itu. Ya. Jadi maknanya kidam ini nak menyatakan bahawasanya wujud Allah Ta'ala tiada permulaan. Tak sama dengan wujud kita. Wujud kita ada permulaan. Tapi wujud Allah Ta'ala tiada permulaan bagi kewujudan dia. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Makna qadim itu perkara yang tiada ada permulaan bagi wujud, dan azali itu barang yang tiada permulaan bagi wujudi, ada itu atau adami. Maka qidam bagi Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Dan syari' al-bari itu azali, tiada katakan qadim, maka azali itu a'ammu dan qadim itu akhassu. Azali pun sedia kala juga. Ya, tapi bila dikatakan qadim hanya pada zat Allah Ta'ala. Ya, hanya pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi qaul tersebut, ya, yang dikatakan qadim itu akhas, ya, azali itu am, iaitu dhaif. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi nak ceritanya, ya, wujud Allah Ta'ala itu qadim. Sifat kedua bagi Allah Ta'ala qadim, iaitu ada Allah Ta'ala itu tiada permulaan. Itu je kita kena etikadkan bahawasanya tak ada Allah Ta'ala tak sama adanya kita. Adanya kita, adanya permulaan. Tapi adanya Allah Ta'ala tiada permulaan bagi dia. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qadim iaitu sedia. Ya. Baik, sedia maknanya orang kata masa yang lama lah. Ya, masa yang lama ada di tu. Macam kita pun biasa juga guna perkataan sedia ni. Orang kata rumah ni bila bina ni rumah ni. Oh, ni hak sedia ni. Nah, maknanya hak Datuk Nenek dia dulu rumah tu. Jadi dobit bagi sedia boleh kita guna perkataan sedia ni lebih daripada 3 tahun. Tapi hakikat qadim yang sebenarnya hanyalah pada zat Allah Ta'ala. Cuma pinjaman perkataan sedia, ya, kalau kita nak guna benda yang lebih daripada 3 tahun boleh. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Maka qadim itu terbagi kepada 4, iaitu zati, iaitu ketiadaan permulaan daripada zat seperti zat Allah Ta'ala. Dan kedua, sifati, iaitu menafikan permulaan daripada sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Kita menafikan qidam bagi sifat Allah Ta'ala. Maknanya sifat Allah Ta'ala itu tiada permulaan bagi diri dia. Bukan makna, ya, macam sifat kita ada permulaan.
Ya. Lepas umur 10 tahun baru bertambah kederat dia. Gitu. Ya. Baru ada kederat, maknanya gitu. Tapi sifat Allah Ta'ala itu qidam, dan juga zat Allah Ta'ala itu qidam, sifat dia juga dia adalah qidam juga. Kalau zat itu baharu, maka sifat juga baharu. Kalau zat itu binasa, sifat juga akan binasa. Itu sebab kalau kita faham, kita tak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Sebab apa? Sebab kita sedar bahawa zat kita ni adalah baharu. Bila dikatakan baharu, ada permulaan, ada waktu kebinasaan, ada masa kematian kita. Kullu man 'alaiha fan. Ya? Kita ni akan binasa. Bila kita ni binasa, sifat-sifat kita pun akan binasa. Pernah tengok, ya, walaupun orang tu terror macam mana sekalipun lah, matematik lah umpamanya, waktu dia meninggal, ada anak murid dia pergi buka buku matematik depan dia? Tak ada. Kalau buka pun dia bukan boleh ajar pun. Sebab apa? Sebab sifat alim matematik tu pun hilang dengan sendiri. Walaupun dia tu tuan guru hebat sekalipun, ya, dekat waktu hidup dia tu orang mengaji dengan dia, tapi bila mati, tak, orang pula mengaji kat dia. Tak, waktu hidup dia mengajar orang. Ya. Jadi bila mati dia tu, maka orang, ya, tak ada pula pergi buka kitab tadah kat dia, tak ada. Sebab sifat alim tu dia pergi dengan zat dia. Jadi kalau zat itu baharu, maka sifat juga baharu. Begitu juga kalau sifat itu qadim, maka kalau zat itu qadim, maka sifat juga qadim. Ya? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dan sifat yang ketiga iaitu baqa, iaitu kekal. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.